Masih Yang Berhormat Indra Makutta, dan saya setuju bahawa kalau perkara ini memang benar, apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tangga Batu memang benar. Sudah lama Ketua Pembangkang kita, Permakatan Power, telah pun disaman ke mahkamah dan dipenjarakan sekali lagi atas tuduhan-tuduhan tersebut. Tak mungkin sampai 15 tahun kemudian baru tuduhan dikeluar, baru isu ini dibangkitkan. So saya rasa ini tidak berkaitan, dan jangan, bukan saya haraplah saya nak bangkitkan, rakan-rakan saya saya yang ada di sebelah tu yang jangan membawa cerita cuba ni adalah nak Yang Berhormat PJ bangkitkan Utara. isu-isu lama yang tidak berkaitan dengan isu yang ada Yang di hadapan terkena, hari yang ini, mangsa tu adalah di saya mana selaku pelabur. jelas Encik Nazifuddin telah pun menandatangani satu perjanjian untuk membeli saham dalam syarikat Supercomnet. Ini tidak dapat dinafikan, telah pun dilaporkan, diumumkan di Bursa Malaysia. Dan saya rasa ini bukan perkara pertama, bukan kali pertama skandal berkaitan dengan Encik Nazifuddin telah pun berlaku. Dalam bulan Oktober lalu, beliau telah pun melabur dan masuk ke dalam ahli lembaga Harvest Court Industries bulan Oktober lalu, di mana sebelum tu Harvest Court ni hanya trading dengan harga 10 sen, tak sampai 10 sen, minta maaf. Tak sampai 10 sen bagi jangka masa yang cukup lama, tetapi selepas beliau masuk ke dalam menjadi ahli lembaga bagi syarikat tersebut, harganya meningkat melebihi 40 sen. Dan selepas tu Harvest Shares terus lagi meningkat sehingga RM2.14. Dari kurang daripada 10 sen meningkat sampai melebihi RM2.14 pada November 14. Tapi selepas tu dengan agak pelik juga, Encik Nazifuddin resign from the board of directors of Harvest Court. Dan selepas tu kesemua harga bagi syarikat Harvest Court terjunam, turun. Okey. Tanpa sebarang teguran daripada Securities Commission. Securities Commission buat masa ini hanya mengeluarkan persoalan. Is there any unusual market activity? Dan selepas syarikat menjawab, tiada unusual market activity, atau menjawab dengan kata ada perjanjian-perjanjian tertentu, tidak ada sebarang siasatan yang diteruskan. Dan kita nampak cara ini macam senang nak jadi kaya. Kasih umum saya nak masuk sebuah syarikat, harga naik. Selepas tu 2 hari kemudian kita umumkan bahawa kita nak keluar, harga turun. So this is clear cut insider trading and crime. Teluk Intan. Terima kasih Yang Berhormat PJ Utara. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Yang Berhormat, setujukah Yang Berhormat jika saya katakan dengan mengadakan audit oversight board dengan izin di bawah Akta 99(3), iaitu Akta 498, mereka telah gagal, di mana audit oversight board ni telah gagal untuk membuat audit terhadap kes-kes seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat. Jadi adakah undang-undang yang akan dibentangkan ataupun pindaan yang dibawa ini boleh mengatasi masalah-masalah seperti yang dikatakan tadi? Saya menyerahkan soalan tersebut kepada pihak menteri, tetapi bagi saya apa yang penting adalah sudah ada sebenarnya undang-undang untuk mengawal dan menguat kuasa ke atas sebarang yang saya telah pun bangkitkan sebentar tadi. Hanya tidak ada azam politik ataupun tidak ada no political will untuk mengambil tindakan saja. Rakan saya, Kota Belud. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Petaling Jaya Utara. Ini soal tentang yang disebut tadi tentang kenaikan harga saham dan sebagainya. Okey, saya menghargai kerja-kerja yang dibuat oleh pihak pembangkang untuk menilai isu-isu yang telah dibawa tadi. Tapi pada masa yang sama, jangan pula tutup mata dengan satu insiden di mana harga saham Ivory Berhad Yang Berhormat yang mendapat tanah di Pulau Pinang sebulan sebelum pengumuman mereka menang tender oleh Yang Amat Berhormat Bagan. Harga Ivory Property Group, harga sahamnya naik hampir 40% dan menjunam selepas itu. Itu satu. Tetapi kalau dikatakan spekulasi, saya faham. Tetapi kalau Yang Berhormat boleh jelaskan kepada saya, kenapa pula
Yang menang itu naik sampai 40%, yang tak dapat tender itu pada masa yang sama harganya menjunam jatuh, itu pada saya adalah insider trading yang keluar daripada pejabat yang amat berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang. Itu adalah faktanya. Jadi kalau boleh, saya minta yang berhormat beri penjelasan kenapa harga Highbury Property Group naik 40% sebelum pengumuman dan juga harga syarikat yang satu lagi yang tak menang jatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ketua Lut. Saya rasa kalau harga memang naik 40%, itu perlu dipersoalkan. Tapi bagi saya, pengumuman telah pun dibuat bahawa Highbury memang masuk tender dalam perkara tersebut. Dan banyak lagi syarikat-syarikat bila mengumum bahawa ada masuk tender, ada peluang menang, syarikat tersebut akan menjadi pertumpuan dan harganya akan naik kerana pihak pelabur fikir bahawa kalau menang, keuntungan syarikat tersebut akan meningkat. So ini merupakan perkara yang biasa dalam pihak pembelian saham. Tapi kalau ada sebarang insider trading, saya minta supaya Kementerian Kewangan menyiasat. Tetapi tuduhan daripada Ketua Belut bahawa insider trading datang daripada pejabat Ketua Menteri, itu fitnah besar. Apa perkaitan? Saya tak kaitkan Perdana Menteri pun dengan syarikat ni. Saya hanya kaitkan anak Perdana Menteri yang jelas di mana nama ni telah pun diumumkan dalam pengumuman yang dibuat oleh syarikat Supercomnet. Saya kena teruskan. Kalau tidak dah habis kan? Yang boleh lagi. yang betul. Okey. Saya ingin supaya pihak kementerian mengambil tindakan, okey, ataupun menjawab kalau katakan perkara ini terus berlaku dan ianya tengah berlaku di Malaysia, bagaimana pihak pelabur akan ada keyakinan terhadap pasaran saham di Malaysia. Ini bukan hanya Encik Najifuddin saja. Dan Encik Najifuddin ada business partner. Business partnernya Raymond Chan, yang sebelum tu bersama melabur dalam Harvest Court. Tapi kali ini Encik Najifuddin buat pelaburan dia punya sendiri, masuk ke dalam syarikat Supercomnet. Raymond Chan juga buat pelaburan di syarikat-syarikat lain. Dan ada isu cover story dalam The Age minggu lepas. Okey? Wah, dia muka surat besar, muka kat depan. Moving the market. Ni cerita pada surface-nya nampaknya innocent saja. Tapi kita dah boleh lihat kenapa satu orang boleh move market sebegini. Dengan melabur semuanya dalam penny stocks. Stocks yang tidak melebihi 20 sen dalam syarikat. Dan kesemua pelaburan yang telah pun dibuat, dia pun tak payah berlabur banyak. Berlabur 10%, 20% juga. Semuanya meningkat. Seperti apa yang telah pun dilaporkan dalam syarikat The Age, surat khabar The Age mingguan. Okay, I quote, "A startling fact is the volumes of Medtronic and Ariantech were 846 million and 666 million respectively on March 21st, more than their respective share capital, 634 million and 568 million." Okay, the trading frenzy in these previously ignored counters, thanks to the emergence of Raymond Chan, lifted them to multi-year highs. The share price of Medtronic spiked from 8 cents to 25.5 cents, the highest since July 2007, while the associate company Ariantech skyrocketed to 14 cents from just 5 cents in the same period. Okay, kalau kita lihat jumlah volume, okay, bagi syarikat-syarikat ini, kita dapat perhati bahawa some 1.57 billion shares of these stocks, or 43% of Bursa's total share transactions. Dekat setengah daripada total share transaction ni datangnya daripada syarikat-syarikat yang telah pun diambil alih secara bypass, okay, oleh Encik Raymond Chan. Dan beliau boleh kata, I cannot explain it. Okay, kita dapat lihat perkara-perkara ini sama dengan apa yang telah berlaku sebelum Asian Financial Crisis pada tahun 1997. Nama yang paling terkenal dalam bidang ini adalah nama Repco Law.
Saya tak kisah siapalah, Anwar Ibrahim ke, Najib ke, siapa salah kena masuk penjara. Itu senang saja. Kalau ada bukti, bawa keluar bukti. Kalau tangga bukti pun tangga batu kena masuk. Saya sebut cerita ni menggamit pematang Duduk. Pematang pahu ni kalau bangun mesti ada kebenaran. Itu dia bangun, dia mempertahankan. Kalau tangga batu bangun tentu ada kebenaran. Sebab saya kira mangsa pada ketika itu. Mangsa Luka tu sampai hari ni terasa. Okey, saya nak teruskan. Video pun ada, semua saya ada. Nak teruskan. Okey. Again, I quote from the report. Bukti video pun tak pakai. His actions, however, take one back to 1996-97 second board bull run on Bursa that brought the name Rapco Low to the fore. Low became famous after Rapco Holdings Berhad, the company which he was a major shareholder, skyrocketed to a high 138 ringgit in 1997 from a low of hanya 5 ringgit 75 cents in 1995. Berkali-kali ganda. Okay? Tapi malangnya selepas 7 tahun dalam mahkamah, tidak ada kesan langsung. Tidak ada sesiapa pun yang didapat bersalah, dipenjarakan, disaman ataupun dikenakan penalti yang cukup tinggi untuk menjawab ke atas kesalahan-kesalahan ini. Dan ini ini menunjukkan bahawa sebarang undang-undang yang kita ada ini hanya baik dalam permukaan saja. Whatever laws you can have, as good as they may be in words, and I must say our laws are actually fairly good. Ini saya kena kata, our laws on capital markets are actually fairly good, but the enforcement ni langsung tidak ada, dan kita tidak dapat lihat apa-apa yang telah pun dibuat ke atas kes-kes yang baru terbangkit terkini. Dan kita harap perkara seperti krisis dalam Bursa Malaysia tidak akan terjadi pada masa yang akan datang atas peningkatan aktiviti-aktiviti manipulasi yang kita dapat lihat sekarang. Isu yang paling akhir saya nak bangkitkan adalah isu mengenai sekali lagi penguatkuasaan undang-undang mengenai satu boleh syarikat. Minta penjelasan sikit. Yang Muhammad sedar tak, yang banyak main manipulasi di stock market lah. Mereka lah yang spekulate sana sini, mereka perbodohkan player. Tapi tak ada undang-undang sebab mereka kautim. Yang Muhammad tahu tak? Saya tak boleh buat fina-fina yang tak terbukti. Tapi saya minta supaya pihak kementerian membuat penyiasatan, pihak penguatkuasa supaya membuat penyiasatan. Tentu mereka ada rekod transaksi yang ada. Siapa A jual kepada B, B jual kepada C, C jual kepada A. Kita tahu cara pelabur-pelabur ni, inverted commas pelabur, membuat cerita dalam stock market untuk menaikkan harga saham, untuk mendapatkan keuntungan yang besar atas kerugian kepada pihak-pihak yang mungkin tidak terbabit dalam konspirasi-konspirasi tertentu. Minta penjelasan. Yes. Yang berhormat PJ Utara memang pakar dalam itu share trading dan financial reporting. Adakah yang berhormat sedarkah itu satu trend yang amat pelik di negara kita? Setiap kali sebelum pilihan raya umum diadakan 2-3 bulan sebelumnya, saham-saham syarikat yang berkenaan dengan UMNO akan harganya akan naik amat tinggi. Nampaknya ini ada satu untuk cash in supaya UMNO ada dana untuk membeli undi. Kalau kita ada bertanya, bukti, setuju tak? bawa khidmah kabalah kalau ada bukti. Ini ada satu trend sebegitu. Bandar kucing, mana boleh buat meragukan syarikat-syarikat UMNO sebegitu. Tak ada bukti, tak mungkin. Syarikat-syarikat UMNO ni harganya meningkat masa pilihan raya atas sebab keyakinan kepada UMNO. Tahu tak? Itu betul, Tahu tak? Boleh ke? Yang Amat boleh golong. Example paling akhir, okey, saya ingin membangkitkan isu seperti syarikat Shenling yang baru-baru berlaku, di mana kita dapat lihat ada penyelewengan yang banyak besar telah pun dilaporkan oleh syarikat PwC, PricewaterhouseCoopers, di mana lebih kurang 90 juta ringgit telah pun digunakan untuk capital expenditure antara 2005 sehingga 2008 tetapi
capital expenditure ni tidak dapat di backup dengan dokumen-dokumen yang mencukupi dan menunjukkan bahawa wangnya sebenarnya telah pun diberikan kepada seseorang money changer untuk mungkin dibawa keluar negeri oleh seseorang pengarah dalam lembaga syarikat. So kita nak tanya, perkara ini telah pun berlaku dari tahun 2005 sehingga 2008. Tetapi hanya sekarang saja perkara ini terbangkit dan kita dapat tahu bahawa ada penyelewengan sebelum ini. Dan kita lihat stock price ni sebelum pengumuman yang dibuat terkini ini telah pun meningkat daripada awal tahun ni 35 sen sehingga setinggi 65 sen. Sebelum pengumuman ini dibuat. So ini jelas lagi menunjukkan ada manipulasi behind the scenes dan ini telah pun membawa kecewaan antara pihak-pihak pelabur bahawa perkara ini tidak dapat disiasati ataupun kemukakan sebelum ni untuk melindungi hak-hak pelabur. Dan saya nak tanya, adakah kementerian ataupun pihak Securities Commission ataupun pihak-pihak lain yang ada kuasa dalam bidang ni akan mengambil tindakan kepada beberapa pihak, bukan sahaja pengarah-pengarah yang didapati bahawa membuat penyelewengan. Ini kena buat, ini adalah basic. Tetapi untuk menjamin supaya syarikat lain tidak mengambil tindakan yang sebegitu, kita perlu ambil tindakan terhadap pihak audit as well. Who were the auditors who audited accounts in 2005 to 2008? Kenapa perkara yang cukup besar sebegini atas satu syarikat di mana dia punya keuntungan adalah hanya 10-20 million, kenapa 90 juta boleh hilang lesak begitu saja kepada 4 kontraktor dan dibayar dengan tunai? So pihak auditor perlu jawab. This is very important. If the auditors are not taken to task, then our companies will forever get away with all the hanky-pankies. Nombor 2, apakah peranan independent directors yang ada dalam lembaga syarikat buat masa ini? Mereka merupakan pihak yang sepatutnya melindungi hak-hak minority shareholders. Tetapi apa yang kita dapati sekarang adalah pihak independent directors ni sebenarnya rakan-rakan saya yang saya merupakan major shareholder in this company. So apa yang terjadi sekarang adalah independent directors ni sebenarnya membuat keputusan dalam mesyuarat lembaga yang memihak kepada main shareholder dan bukannya memihak kepada pihak minority shareholders ataupun shareholders yang lain. So kita harap bukan saja tindakan akan diambil kepada syarikat audit yang keras, tindakan juga perlu diambil kepada pihak independent auditors yang sebenarnya patut melindungi hak pelabur minority dalam sesebuah syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada Yang di-Ketua, terima kasih kepada Menteri.